just apa dalam fikiran anda. Okey, bahagian satu, siapa nak try? Ayat 1, pengumuman penyakit, and then ada 3 innah. Innah pertama pasal apa? Masa lampau. Innah yang kedua pasal apa? Masa sekarang, as-sabil. Innah yang ketiga pasal apa? Masa depan, salasil. Selesai. Bahagian kedua. Bahagian kedua, panjang lebar, ada 3 pertemuan. Pertemuan pertama apa dia? Rahman. Iaitulah pertemuan dengan ibadullah. Oh, seronoknya saya yang low level dapat bertemu dengan orang high level. Okay, seronok kat situ. Yang kedua, pertemuan dengan siapa? Family. Family. Oh, seronok. Ini lebih seronok. Okey. Dan pertemuan yang ketiga, lebih seronok, pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita pergi dengan lebih detail sedikit. Apa yang terjadi masa bertemu dengan family? Jangan tengok nota. Ada 3 perkara bila bertemu dengan family, ada 3 M. M yang pertama meeting, mutaqabilin. Mengopi, menyembang, lama tak balik, kenapa baru sekarang balik? Yang kedua apa dia? Makan. Makan apa? Kutuf, makan buah. Yang ketiga minum. Sebab apa kata ada minum? Sebab minuman yang diumumkan pada ayat itu akwab, min qawarir fiddah. Okey, selesai. Kemudian anda akan bertemu dengan siapa pula? 2.2. Bertemu dengan family. Apa tanda family? Muttaqiin, duduk atas katil. Apa lagi tanda family? Sekejap. 3M tadi tu family saya salah. 2.1. Pertemuan dengan ibadallah akan berlaku 2. Ingat lagi? 2 apa dia? 2 golongan bertemu, seronoknya amsyaj. And then 2 itu akan sembang pasal 2 amalan kat dunia. Al-abrar akan share 2 amalan rahsia dia di dunia. Dan setiap amalan itu ada 2 ucapan dalam hati. Innama nut'imukum dengan inna nakhaf. Kemudian 2 apa yang implikasi Tuhan bagi? Implikasinya adalah jannah dan harirah. Selesai. 2.2 apa dia Faqra? 2.2 tadi 3M. Okey, 2.3 apa dia? Pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala akan ada persiapan. Persiapan dia 2 sahaja. You kena minum special punya minuman dan you kena betul-betul mengesahkan diri kamu sebagai orang yang layak menerima jemputan menghadap raja. Untuk menghadap raja, segala raja kena ada 3 perkara pada anda. Pertama apa dia? Ingat lagi tadi? Dia kena ada tentera dan tentera anda bukan orang gila nak berperang. Tentera anda adalah anak-anak anda sendiri. Anak-anak anda, anakku. Ya Allah, seronoknya duduk dalam suasana anak-anak. Yang kedua apa dia? Anda kena mengesahkan anda ada pakaian 2 lapis. Memang betul-betul lain macam lah dia punya situasi. Dan yang ketiga, anda kena tunjukkan anda adalah raja. Gelang adalah tanda anda Firaun. Bukan Firaun, anda adalah raja. Selesai. Okey, kita berpindah kepada bahagian yang ketiga. Apa bahagian ketiga? Tindakan susulan. Tindakan anda ada 5 S. S yang pertama apa dia? Sebarkan Sebarkan Quran. Quran. Ini tujuan utama surah Al-Insan. Yang kedua apa dia? Anda kena bersabar. Jangan marah-marah sepanjang berdakwah dengan Al-Quran. So sabar, fasbir li hukmi rabbik. Yang ketiga apa dia? Salat fardu. Bukratan wa asilan wa minal lail. Al-lail, maghrib, isya. Bukratan fardu subuh. Asilan adalah fardu zuhur asar. Okey, kemudian S yang keempat apa dia? Faridah Hanim. Solat tahajud. Sabbihu laylan tawila. Dan yang terakhir adalah salamatus sudur. Lapang dada dengan Firaun ini. Rabbi syurahli. Dan lapang dada memerlukan anda ingat Allah berkuasa buat 2 benda. Pertama, azab. Nahnu khalaqnahum wa syadadna. Allah boleh hilangkan orang-orang al-ajilah ini. Dan yang kedua adalah Allah boleh bagi hidayah ketika kamu tak nak, aku tak nak duduk kat Mekah, aku tak nak. Wa ma tasyaun. Allah punya masyiah akan menang insya-Allah. Ada soalan? Ada tambahan? CJ dah dapat? Ustaz, kalau saya boleh tanya sikit Ustaz. Kenapa macam hanya dia berlega sekitar makanan, minuman, pakaian. Kenapa Allah tak present yang istana besar-besar ke, something yang lebih grand dalam surah ni dia macam kita punya rutin harian yang deal dengan pakaian, makanan, minuman. Sebab soalan yang sangat bagus sebab dia nak kita attend surah Ar-Rahman.
Surah Ar-Rahman dia ada cerita detail tentang dia ada cerita detail tentang Suratul Rahman. Fakru, umumkan sikit. Boleh Ustaz, insyaAllah. Umumkan tentang surah Ar-Rahman lah kan Ustaz? Yep. Okey, baik tuan-puan, sambil-sambil Ustaz nak berkongsi tentang apa yang diajukan oleh Ustaz Asia, saya nak mengambil sedikit untuk memberikan hint kepada tuan-puan, insyaAllah dalam tempoh mendatang, dalam tempoh yang terdekat pada bulan Mei juga, kita akan melaksanakan daurah surah Ar-Rahman, ataupun ringkasannya cuba teka apa kita panggil apa. Ni resin, daurah surah Ar-Rahman ni agak apa? Kalau tuan-puan boleh teka kan, kita akan ringkaskan akronimnya apa. Kalau ada yang boleh teka, kita bagi hadiah. Agak-agak lah kan tuan-puan. Pandai kamu kata hadiah. Hadiah betul ke? Tak ada. Rahman. Oh. Okeylah, tak apalah, saya terus bagi jawapan. Jawapannya adalah dasar. Masya Allah, Ustazah Asia, dasar, betul. Ustazah Asia boleh jumpa dengan saya bagi hadiah, insyaAllah. Okey. Kita akan adakan daurah surah Ar-Rahman, itu dah dasar, pada tempoh yang terdekat insyaAllah, pada bulan Mei, yang mana sedikit berita gembira kepada tuan-puan yang menjadi alumni Rasil. Ada harga yang sangat istimewa kepada tuan-puan yang mendaftar untuk daurah surah Ar-Rahman. Dia bukan semata-mata harga early bird, tapi dia ada price yang berbeza lah. Yang mana dia satu bentuk penghargaan daripada Ustaz Syahri kepada tuan-puan yang memilih untuk komit daripada surah Al-Insan dan juga mahu bersama pada surah Ar-Rahman. InsyaAllah kita akan buat pengumuman dalam tempoh terdekat, yang mana surah Ar-Rahman ini lebih panjang daripada surah Al-Insan, ada 14 siri yang akan berlangsung. Kita akan membincangkan dengan lebih holistik dan lebih terperinci berkenaan apa yang dibentangkan, dan antara tema penting dalam surah Ar-Rahman adalah kita akan sama-sama melihat insyaAllah bagaimana surah Ar-Rahman mendedahkan tentang bagaimana kita menjadi Muslim, seorang mukmin yang berminda saintifik. Kalau surah Ar-Rahman, kalau surah Al-Insan, kita dapati ada 60% ayat tentang syurga. Tapi kalau dalam surah Ar-Rahman kita akan temui persentasenya sedikit kurang, iaitu 41 sahaja, 41% ayat-ayat yang menceritakan berkenaan syurga. Nanti kita akan kongsikan kepada tuan-puan poster daurah surah Ar-Rahman ini, iaitu dasar kepada tuan-puan yang dijangka akan bermula pada pertengahan bulan Mei insya-Allah. Terima kasih sedikit. Okey. Terima kasih Fakru menjawab persoalan Ustazah Asia. Setiap surah ada tema yang khusus. Surah Al-Insan temanya terletak pada perkataan Al-Insan. Al-Insan berasal daripada anasa, sesuatu yang menonjol dan memberikan ketenangan. Sesuatu yang menonjol yang memberikan ketenangan. Bila kita melihat yang menonjol itu, kita jadi tenang. Artinya surah ini memaparkan proses menuju ketinggian. Ahli syurga menuju kepada ketinggian untuk bertemu yang maha tenang. So dia macam tentatif. Awak kena lalu slot 1 sembang dengan ibadullah. Awak kena lalu slot 2 jumpa ahli keluarga. So full tentatif. Ahli syurga akan lalui sepanjang jutaan bilion tahun yang tidak ada kebosanan walau sesaat. Adapun cerita syurga dalam suratul Rahman contohnya, dia tema lain. Suratul Rahman temanya adalah awak akan nampak segala yang ada di syurga ada hint di dunia. Contoh tuan-tuan nampak pokok kat belakang saya ni. Dalam syurga pun ada pokok tu. Maknanya bila anda tengok pokok ni anda teringat syurga. Oh, nakhal. Ada juga rupanya. Apa jua anda tengok, sebab tu surah Ar-Rahman starting dengan cerita ayat-ayat kauniyah. Dia akan ingatkan anda, you ada greater destination from this world. So tema dia ke situ. Kalau tema Al-Insan ila rabbiha nazirah, dia menghuraikan ayat surah Al-Qiyamah itu. So mana kitab tu, saya nak tunjuk sekejap. Kalau mampu saya baca ya. Allahu Akbar.
Kita nak buat Tak nampak Ustaz. sekejap. Okey. Sembunyi belakang pokok kelapa. Dia tersembunyi. Ustaz di belakang hilangkan background. Sayalah staf itu. Al-Jannah fil Quran Al-Karim. So ini adalah kitab, tak tahulah ada PDF ke tidak, apatah lagi bahasa Melayu, cerita pasal jannah dalam surah-surah. Okey. Al-Jannah fi surati Muhammad, Al-Jannah fi surati Tur, Al-Jannah fi suratul Qamar, Al-Jannah fi surati Hud. Dia compile. Cumanya kekurangan karya ini sebagai orang yang belajar ilmu tema-tema surah dan munasabat, alangkah baik kalau ada kalangan tuan-tuan yang belajar Quran Sunnah, pengajian Islam, sambut kajian ini, iaitulah kenapa surah syurga dalam surah Ar-Rahman dia lebih memaparkan apa yang ada di dunia. Syurga pun ada. Dunia, syurga pun ada. Kat dunia, syurga pun ada. Contoh kita makan apa yang berbalut. Sesuatu yang dibalut oleh Allah dengan sangat baik. Buah yang ada balutan. Wal habbu dhul asf, kalau wan nakhlu dhatul akmam. So buah kurma yang ada wan nakhlu dhatul akmam, ada kelopak mayang. Kita buah pisang contohnya. So Allah nak cakap benda manis, benda berkhasiat, dia ada balutan. Rupanya bidadari pun macam tu. Hurum maqsuratun fil khiyam. Duduk dalam kemah. Maknun, terpelihara dengan baik, kata suratul Waqiah. So awak tengok something kat dunia, awak teringat terus dekat syurga. Subhanallah. So buku kitab ni memang telah berjaya mengumpulkan semua data dan tafsir ayat-ayat syurga dalam surah-surah sekian. Cumanya yang belum dihuraikan penulis adalah kenapa dia dia memberitahu apa? Dia tidak menjawab persoalan kenapa. Kenapa dia fokus kat situ Kenapa kamera surah ni banyak fokus pada babak family? Contoh surah At-Tur. Surah At-Tur dia banyak family gathering. Bapa jadi lagu tu? Dia tak hurai yang tu. Sebab dia tak kait dengan ayat permulaan surah. Dia hanya fokus pada ayat-ayat syurga. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Jumpa lagi. Kalau saya rajin, saya buat kejutan lagi lah. Rabu depan. Ya, apa dia? Ada soalan ni. Ya, silakan kalau ada soalan. Daripada Puan Zubaidah. Dia tentang saya tak ada basic bahasa Arab. Ambil masa yang lebih lama untuk faham dan hafal. Adakah dia berkait dengan kurang keberkatan? Di mana ada kesungguhan, di situ ada kasih sayang Tuhan. Puan Zubaidah kena pegang teguh pada prinsip ni insya-Allah. Di mana ada kesungguhan, ya, di situ ada kasih sayang Tuhan. Di mana ada apa bahasa Melayu? Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Jangan sekali-kali kata saya kurang keberkatan. Jangan kata begitu. Yang kita kena kata adalah saya perlu mengenal pasti, ya, apakah kaedah-kaedah yang lebih baik. Ini pragmatis punya style of thinking. Apa yang lebih baik untuk boleh hafal. Jangan menyalahkan diri anda dengan faktor-faktor tak nampak. Ya, saya banyak dosa lah sebab tu tak boleh nak hafal. No. Kita kena percaya di sana ada teknik. Di sana ada teknik. Ini saya tak share lagi kalau tuan-tuan sembang dengan Fakru, mungkin dia ada teknik lain untuk hafal. Lukis. Ingat lagi saya pernah lukis Al-Abrar bertemu dengan Ibadullah. Dia membantu kita ingat. Ingat lagi tak? Saya pernah sarankan ada tulis nas Quran, konsep nasrul Quran. Itu pun antara cara nak ingat. Banyak cara nak ingat ni. So ada teknik kat situ. So kita kena belajar insya-Allah. Tetapi untuk mengaitkan dengan metafizik, perkara yang tak nampak ni, boleh, tetapi kena menghasilkan tindakan untuk saya kena lebih baiklah kalau macam tu. Dia tak boleh menyebabkan saya down, murung dan putus asa. Jangan. Itu gangguan syaitan. Okey. Ada lagi Fakro? Ada Ustaz, alhamdulillah. Diskaun lebih sikit Ustaz. Ya, memang kita sediakan diskaun yang lebih kepada ibadallah. Kompas Al-Insan akan selesai mungkin dalam berisai 1 bulan lagi.
Pesta buku tak sempat. Kalau tidak ada apa-apa, kita bertemu lagi insya-Allah di masa-masa akan datang insya-Allah. Ya, kalau ya. Boleh kan kalau saya nak bagi sedikit lagi pengumuman kepada Silakan. tuan-puan, sedikit lagi pengumuman yang terakhir juga. Saya harap tuan-puan semua tak sabar menantikan kita akan buat free preview ataupun pre-launch nanti insya-Allah. Kita akan adakan, kita akan laksanakan pada dalam tarikh pada minggu hadapan, minggu satu lagi kita akan lakukan pada 2 tarikh insya-Allah. Jadi tuan-puan diharapkan semua berkobar barat dan semua tidak terlepas tarikh tersebut. Ustaz ada perkara yang besar nak dilihat kepada semua insya-Allah. Itu saja daripada saya Ustaz. Barakallahu fikum. Lagi semua. Barakallahu fikum. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz. Wa antum Barakallahu antunna fikum. Jazakallah min khair ahli Ustaz. barakatillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya semua.